Dah madam. Okay. Alright, so semalam kita dah stop sampai number 5 kan? So hari ni kita masuk number 6, tapi number 6 saya tak nak go through lah sebab number 6 saya rasa semua orang dah boleh buat. So saya nak masuk number 7 lah. Number 7 ni just nak ulang kaji lah. Balik apa yang kita belajar dekat Kirchhoff. Okay. So kalau ingat balik, Kirchhoff ni ada dua rule, iaitu KL1 dengan KL2. So kita kena tahulah dua rule tu. Okay, so first kali apa nak bila masa nak buat Kirchhoff ni adalah you kena lukis balik lah. So you lukis balik. Saya lukis balik. Saya ada. Nampak kan? Nampak. Okay. So saya lukis balik this one. Saya ada resistor. Okay, so saya ada resistor. Dan resistor. So ini E1 15, ini R1, ini R2, ini E2, ini R2, ini R3. Ini R1, ini A, ini B. This one is I1, this one is I2, this one is I3. So they already give you I lah, so you just follow ya. Okay, yang ini R tak ada, R2 4 ohm, R3 10 ohm, R5 5 ohm. Okay, ada apa lagi tak dia beritahu? Dia beritahu R3, current yang lalu dekat R3 adalah 1 ampere. So maksudnya I ni adalah 1 lah, 1 ampere. Sebab current yang lalu dekat R3 1 ampere, dia ada beritahu internal resistance, this one adalah 2.05 ohm. Okay, so dah. So dia suruh cari R1, I1, I2. Okay, the first thing yang you need to do, kita ada 3 benda lah. Pertama, label all I. Yang kedua, cari positif negatif EMF. Yang ketiga, buat loop. So ada 3 benda yang kena buat lah. So I1 ni I1. Okay. Ini I1, ini I1. Stop. So sini I1, sini I1, sini I1. Kenapa yang ini I1? Sebab dia macam ni tau. Yang ini keluar I1. Keluar adalah coklat. So sebelum dia pun mestilah coklat. Takkanlah keluar strawberry, keluar strawberry. Sebelum strawberry keluar dia masuk adalah lemon. Tak boleh. Dia mesti benda yang sama. So that's why I1 adalah benda yang sama lah. Okay, I2 kat sini I2. So I2 dia dah keluar sini. So sini akan jadi I2, sini pun I2 lah. I3 sini, so sini akan jadi I3, sini akan jadi I3, sini akan jadi I3. Okay, settle I. Okay, lepas tu kita masuk kepada EMF. Mana positif? Ni positif. So EMF you ke sana. Ini positif, EMF you ke sana. Bawah tak ada EMF lah. Okay, yang seterusnya adalah loop. So kita tengok loop. So loop always refer kepada the highest EMF. Siapa highest? 15 dengan ini tak tahu. Ini ada ke dia bagi? Ini 11. Ini 11. 15 dengan 11. So this one is highest. So saya akan choose ni lah. So saya akan follow ni. So my loop adalah duduk macam ni. Loop 1. So loop saya akan jadi follow ni lah. So dia jadi anti-clockwise. Okay, loop kedua saya, ini je EMF yang ada. Yang bawah ni tak ada EMF. So I have to follow this lah. So saya akan follow ni. So loop kedua saya pun samalah. Dia akan jadi anti-clockwise. So loop ni tak ada salah kalau you nak buat. Cikgu saya nak buat semua clockwise. Tak ada masalah. Cuma nanti jawapannya akan jadi negatif lah. Negatif tu akan menunjukkan bahawa you punya direction draw, you lukis tu adalah salah lah. Tapi tak ada masalah pun. Okay, so dah siap buat ni. Okay, saya hanya fokus kepada gambar darjah ni lah. So saya akan pecahkan kepada dua lah. KL1, KL2. So KL1 dengan KL2. KL tu apa? Kuala Lumpur. Bukan. Kirchhoff law first. Kirchhoff law 2. Okay, so KL1. So apa KL1 cakap? Submission I in sama dengan submission I out at junction
Okay, mana junction yang you pilih? Saya pilih A. So pilih A. Kena mention where is junction you choose. Sebab apa kalau you letak junction yang salah, so habislah, salah lah ya. So this one you get 1 mark lah because you mention. Ini tak ada dalam tak ada dalam nyawa. Kalau tengok nyawa tak ada. Nyawa ni nyawa. Tak ada langsung I in, I out, tak ada. I in, I out. Submission I in sama dengan submission I out tak ada. So you will get marks lah sebab dia tak bagi. So kalau tak tahu nak buat, terus je tulis formula pun tak apa, dapat markah. Lepas tu, tak payahlah buat. Okay, so tengok kepada ni in. Siapa in? I1 dengan I2. So I1 plus I2 equals to I3. Susun. I1 plus I2 minus I3 equals to 0. So I susun ni, kenapa cikgu susun ni? Sebab saya nak jadikan dia A, B, C, D. So dia akan jadi 1, 1, 1, 1. Sebab dia adalah equation 1. So that's why dia 1. Okay. Tapi masalah awak sekarang ni, awak ada tahu nilai I3. So bila dah tahu nilai I3, so tak boleh lah macam ni. So yang ini awak kena tukar lah. Yang ini awak letak 1. 1/0 lah sebab dia 1/0. So anything yang you have nilai, letak je. Okay. So bila dah macam ni sebenarnya you tak akan guna yang calculator tu lah. You akan guna simultaneous biasa. Okay, settle KL1. Masuk KL2 pula. Masuk Kuala Lumpur yang kedua pula lah. Submission EMF sama dengan submission IR dan dia pecah kepada 2 loop. Iaitu loop first and loop second. Okay, saya tengok kepada loop first. This is my loop first. Bila saya tengok loop pertama, saya hanya tengok, bolehlah kuning. Saya hanya tengok part ni je lah. Ini sahaja. Yang bawah ni saya tak tengok lah because this is first loop yang saya nak tengok. Okay, so first loop ni saya ada EMF ada berapa? 15 dengan 11. Okay, 15 is the same direction ni. Nampak ni, same direction. So 15 positif. 11 adalah opposite direction ni. Ini ke sana, dia punya EMF positif ke sana tapi loop ke sini. So negatif 11. Faham tak 15 tolak 11 tu? Boleh? Tak boleh. Apa yang tak boleh? Tak faham why 11 tu negatif. 11 tu negatif sebab you tengok EMF you, dia positif here. Positif is here. Dia keluar daripada positif terminal. But your loop is opposite direction. You tengok ni loop you ke mana? Oh, okay. Faham. So that's why dia adalah negatif. Dia tengok antara loop dan EMF. Okay. You kena tengok, bila part ni, you kena tengok antara direction of loop dengan direction of EMF. So kalau dia same direction, dia akan jadi positif. Kalau dia opposite direction, dia akan jadi negatif. Okay, cikgu. Faham. Alright, seterusnya saya akan cari nilai R. Okay, saya akan cari nilai R lah. Ada berapa R dekat sini? R1, R2, R2 kecil, R1. So saya cari semua yang R yang ada kat sini. Tak kisahlah internal ke external. Sebab we are talking about EMF. EMF dia lalu internal dengan external. So saya akan tulis semua R yang saya ada lah. So R yang saya ada tadi adalah R1. Tak muat ni. So pada R1 lagi R2, R2 4, R2 2.05, satu lagi 5. Okay. R1, siapa yang lalu dekat R1? I1. So saya label I1. 4, siapa yang lalu dekat 4? I1. 2.05, siapa yang lalu dekat 2.05? I2. So I2. 5, siapa yang lalu dekat 5? I1. So I1. So saya labelkan dulu apa current yang lalu dekat R tertentu sebab awak jangan tertipu awak cakap okay R2 I2, R2 I2, R1 I1. No, dia kena tengok diagram siapa yang lalu dekat siapa. Okay, so bila yang bahagian ni pula you kena tengok direction of loop dengan direction of current. So awak kena tengok direction of loop dengan current. Okay, saya tengok I1 dulu. I1 saya, kalau you tengok I1 ni I1, dia nak gerak ke sana.
So adakah dia sama dengan loop? Yes, dia sama dengan loop. So maksudnya I1 semua adalah positif. Okay, kalau tengok ini I1. Ni R2 I1. Dia pun ke atas. So same direction. So anything with the I1 adalah positif, positif, positif. Siapa-siapa yang lalu dekat I1 dia akan jadi positif lah sebab current dengan loop is the same direction. Okay, tengok pula I2. I2. Mana I2 ni? I2 bawah ni I2. I2 ke sana. Loop you ke sini. Ni loop you. You jangan loop bawah. You tengah buat loop atas sebab ni title pun dia loop 1. So loop you dia ke sana. So yang ini akan jadi negatif. So saya akan letak negatif. Sebab current you kalau you tengok ni ada internet. Current you ni ke sana. Loop you ni ke sini sebab dia nak gerak pusing macam ni. So dia opposite direction. So that's why dia akan jadi negatif. So 15 tolak 11 dapat 4. So yang ini kita factorizekan I1. So R1 plus 4 plus 5 I1 minus 2.05 I2. So 4 equals to 9 plus R I1 minus 2.05 I2. Okey, dari sini apa masalahnya sekarang, saya boleh je nak susun A, B, C, D. Tapi disebabkan dari awal saya tahu bila A, B, C, sebab A kalau guna kalkulator, selalunya kita nak cari yang ini dan yang ini. Sebab bila dah ada yang ini, so you tak boleh guna kalkulator, tekan kalkulator tu. You akan guna simultaneous biasalah. So biarkan je ni jadi equation kedua. Tak perlu susun dalam bentuk A, B, C, D. Bila masa nak susun A, B, C, D, bila hanya kalau dia tak ada I1, I2, I3. So biar. Ini loop pertama. So saya akan buat loop kedua pula. Okey, tengok kepada loop kedua. So bila saya fokus kepada loop kedua, maksudnya saya tengok bahagian ni lah, bawah ni pula. Okey. Okey, boleh tak ni yang loop pertama ni? Boleh. Okey. Loop pertama ni, so kalau tengok loop pertama ni, so kita ada berapa EMF? Kita ada satu je, E2 ni. So E2 ni, direction dia ke sana ni, positif ni, nampak ni, yang ni, ke sana. Okay, so dia sama arah lah dengan loop, so dia positif lah. So dia akan jadi 11. Dan dia seorang je, dia tak ada orang lain, dia seorang je. Ada berapa R dekat sini? Ada, highlight lah. Kalau sama lah pula. Ni. 2.05 R3. Ada dua je R. Senang lah, ada dua je R. So 2.05 10. Okey, siapa yang lalu dekat 2.05 I2? Siapa yang lalu dekat 10 I3? Okey. I2 sama tak arah? Yes, sama arah. So dia positif. 10 sama tak arah dengan ni? Sama. So dia pun positif. So dari sini awak dapat 11 sama dengan 2.05 I2. I3 tadi dah ada nilai iaitu 1. So 1 darab 10. So awak boleh dapat nilai I2. Iaitu 11 tolak 10 bahagi 2.05. So saya dapat 0.49 ampere. So dapat ni, bolehlah substitute kat sini. So sub I2 into 1. So I1 plus 0.49 minus 1 equals to 0. So my I1 will become 0.51 ampere. So dah ada I1, dah ada I2, boleh substitute dalam dua lah pula. So you akan dapat, so sub I1 and I2 into equation 2. So you akan dapat 4 equals to 9 plus R I1U 0.51 minus 2.05 0.49. So ni darab dulu 2.05 times 0.49. So 4
plus answer divide by 0.51 minus 9. So R you will get 0.81 ohm. Betul tak jawapan dia? Saya pun tak tahu jawapan dia betul tak. Five one zero four four eight 0.76. Kenapa 76 pula? 51 betul. 48 betul. 49. Saya dapat 81. Kenapa dia dapat? Sebab dia ambil 3 titik puluhan ni. Tak apalah, saya ambil 2 titik puluhan. Boleh tak? Boleh. Okey boleh faham tak yang kekof ni? So saya harap awak faham tau, especially bila nak letak positif negatif. Sebab apa? Sebab dia kalau you salah sini, habis nanti bawah dia berkait. Soalan ni dia macam chapter 4. Kalau forces you salah letak positif negatif, habis semua salah bawah you buat. So you kena faham. So bila nak buat ni, ada dua benda yang you kena ni, take note. Loop dengan EMF, loop dengan current. So ada dua kerja. Bila KL2 je ada dua kerja you kena buat. Satu dekat EMF, satu dekat IR. Boleh tak? Kenapa 15 Boleh. orang ni? Angkening mana ni? ID dah hilang dah. Cikgu dia pergi klinik. Oh, Angkeling pergi klinik. Oh, bukan so tadi Angkeling Farisha ni mana? Oh, sini pun tak ada dah. Aiman, mana best friend BFF awak ni? Kejap ada, kejap tak ada. Aiman? Hilang dah Aiman. Okay. So harap awak faham buat kekoh ni jangan tak tahu awak sebab ini markah 10 markah ni. Kalau awak tak nak tahu dia, awak terpaksa ambil tahu juga. You have to understand, ini baru week ke-5. Jauh lagi perjalanan lagi. So ada masa lagi. Ya. So kena faham yang ni betul-betul. Tak faham tanya kawan. Kawan awak ada kawan kan, kawan awak. That's why you belajar. Belajar ada kawan. Kalau tidak awak belajar seorang-seorang. Okey, soalan nombor 7B. Okey, soalan nombor 7B ada masalah tak soalan nombor 7B ni? Ada tak 7B? Fatin? Madam panggil saya ke tadi? Saya panggil awak. Ya, madam. Okey tak 7B? 7B. Ha. Okey tak? Saya tak try buat lagi. Ya Allah, bila awak nak buat? Saya salinan tutup madam. Saya apa? Tak ada apa. Ya Allah. Kan saya ada bagi ni. Semua orang tak tengok lah tu. Masya Allah. Yang Farila tutup buat tak Farila? madam. Saya tu tengok tapi saya tak buat lagi. Okey lah ni. Macam sedih je. Siapa sedih? Awak macam sedih suara. Tak, saya sakit tekak madam. Oh, sakit tekak. Farila buat tak Farila? Buat. Buat. Aisyah buat Aisyah? Separuh. Apa separuh pula?
Saya tengah faham, madam. Saya stuck Dia tengah-tengah. ada yang kosong lah, kiranya buat ada kosong. Kiranya buat ada kosong. Apa maksudnya kira? Dia macam ada part yang macam pening-pening sikit lah. Lepas tu lagi satu saya masih macam ni calculator. Nak tekan calculator tu saya masih belajar lagi. Saya macam tak ingat. Macam tu lah lebih kurang lah. Macam nak terang tahu. Ish. Habis tu bila lah orang cepat buka ke, saya dah buat macam-macam dah buat dah. Kan calculator. Mana calculator? Awak kena calculator apa? Saya calculator yang kelabu tu. Yang lama? Bukan. Yang lama hitam kan. Kita lepas tu kelabu, lepas tu hitam putih tu Hitam putih. So saya yang kelabu tu. Tengah-tengah. So saya harap tak ada masalah cara guna kalkulator. Ada masalah lagi ke guna cara kalkulator ni? Cikgu, Ya. guna kalkulator tak ada masalah. Ha. Nak hasilkan yang equation tu masalah. Madam. Sebab kadang-kadang confuse kalau nak tentukan positif negatif ni tengok apa? Tengok R1 je ke? Rupa-rupanya tengok loop. Dia tengok loop. Dia tengok pada arah loop sama tak sama tu kan? Ya, dia tengok pada arah loop sama ke tak sama. Ya. Buat pula. Kalau ni soalan nombor 7B So, kalau awak tengok apa yang saya buat ni, pertama sekali memang kena lukis current tu. So, ini current awak kena lukis. Lukis current ni. Saya boleh buat dalam masa 1 minit, berapa minit ni? Berapa second je? I3. Okey, pertama awak kena lukis I3. Saya rasa yang KL1 ni tak ada masalah, ramai boleh buat kot KL1 ni. I in sama dengan I out dan make sure junction yang awak pilih tu adalah junction yang betul lah. Ni, junction saya pilih adalah junction C. So, saya kena tulis junction C lah yang saya pilih. So, kalau ikutkan junction C saya yang masuk I1 sama dengan I2. So, lepas tu saya susunkan lah A, B dalam bentuk A, B, C, D. Yang tu okey kan? KL1. Rasanya KL1 ramai okey kan? KL1 okey. Okey, KL1 okey. Kita masuk pula KL2. Dia tak faham lagi, dia tak tahulah. Okay, KL2. Apa masalah KL2? KL2, you kena first kali choose highest EMF. Lepas tu, loop direction you akan follow kepada yang the one that have highest EMF. EMF 15, 8. Siapa paling tinggi? 15. So, positif dia ke arah sini. So, saya akan buat loop saya sama arah dengan dia. Okay. Yang bawah pula. 8 dengan 15. Siapa lagi besar? 15. So, saya pilih ni. 15. So, arah dia positif ke sini. So, loop saya akan ikut ni. Boleh faham tak nak lukis loop tu? Boleh. Dia lah macam-macam nak buat, dia tak faham lagi. Okay, dah settle. So itu baru yang part pertama lah, dia banyak lagi ni. Okay, so kita tengok KL2 punya masalah ni. Okay, awak dah ada loop tadi kan? Okay, tengok ni, saya buat ni, saya highlightkan. E1 saya ke positif dia ke sini. So dia sama arah dengan loop, the same direction with the loop.
So dia adalah positif. So 15 saya positif lah. So 8 saya positif ke sini dan dia sama arah dengan loop juga. So dia punya EMF pun akan jadi positif. So positif tambah je lah. Lepas tu saya bulatkan semua resistor yang ada. Dalam kes ni ada 2 resistor. So 2 dengan 0.7. Lepas tu saya tulis current yang lalu dekat 2, I1. Current yang lalu dekat 0.7, I2. Okey, lepas tu tengok yang ni pula. Okey, I1 sama tak arah dengan loop? Sama, so positif. I2 sama tak arah dengan loop? Sama, dia tak nampak sangat lah kat sana tu. Tapi memang senang, mudah melakukan kesilapan lah. Especially kalau you tak tengok betul-betul arah dia, EMF dengan loop tu. Apa masalahnya lagi? Apa masalahnya lagi? Saya pun tak tahu masalah awak ni. Ni saya buat loop kedua pula. So ni positif. Nampak tak? Ini opposite. So EMF direction opposite with the loop. So dia akan jadi negatif. So letak negatif 8. Sebab 8 kat sini ni. EMF 2 ni 8. Dia jadi negatif. So yang ini positif kat sini. Dia sama arah. So dia same direction. So dia jadi positif. Lepas tu write semua R yang awak ada. Tengok. I2 dengan ni opposite. So bila dia opposite, dia akan jadi negatif lah. Dia tak sampai kat situ. Dia negatif. Dan last sekali barulah masuk dekat calculator. Susun semua A, B, C, D tu. So saya ada 3 lah, A, B, C, D, A1. So saya buat table, saya masukkan. Ni kosong, negatif 0.7, 0.27. Saya susun lah. Yang ni calculator yang lama lah, tekan equation unknown 3. Masukkanlah ikut according to A, B, C. Saya terus cut lah A3 terus lah. Yang ni saya rasa ramai boleh tahu ni dengan calculator ni. So X, Y, Z yang awak dapat tu sebenarnya adalah I1, I2 and I3. Okey, boleh tak ni? Boleh tak you ni? Boleh. Saya tak faham lah apa benda masalah lagi. Kekos tu memang dia senang nak buat silap tapi you kena make sure betul lah apa yang you buat. So ada 3 benda yang you kena tengok. 1, you kena tengok current dengan loop. 1, EMF dengan loop. 1, current IR2 dengan loop. Okey, boleh tak? Boleh tak yang lain-lain ni? Adri, boleh Adri? Boleh, madam. Adri semua boleh. Nurin okey tak Nurin? Okey, madam. Alisa? Okey Alisa?
besar. Respon besar. Okey, nombor 7B ni, so saya tak akan discuss lah. Nombor 7B ni, tengoklah benda tu banyak kali. Jawapan dia tu ada kat situ. Okey, saya masuk kepada nombor 8. A battery of EMF 12 volt. So ini EMF. So ingat ya, nak bezakan EMF dengan V. Bila nampak EMF, EMF. Kalau dia tak cakap dia adalah potential different baru V. Kalau EMF, EMF. Kalau macam ni lah, soalan suruh cari potential different. Dia suruh cari V lah. So kena tahu beza EMF dengan V. Awak jangan nampak, oh ini volt V, V. Tak, sekarang ni kena baca soalan betul. Okey, dia bagi ini resistance R. How much energy dissipated, dan dia bagi time. So dia minta energy. So kita tak hafal formula. Kita pergi tengok dekat formula. Okey, mana formula yang ada pasal energy? Ini power, ini power, ini power, ini W. Tak ada langsung energy. Formula mana yang saya nak guna sekarang? 26. Okay, 26. Kenapa 26? Ini work. Work adalah sama dengan energy. Sebab apa kalau awak ingat balik, unit work adalah joule. Joule, joule. Semua ni joule. So saya akan guna 26. So saya guna formula 26. Nombor 8, W sama dengan IVT. Kalau saya hafal VIT. Kalau dulu tak ada formula, dia orang hafal VIT. Vitamin. Okay, so V dah ada, V12. Okay, kenapa V ni boleh pula sama dengan ni cikgu? Okay, sekarang ni dia tak ada cakap internal resistor, tak ada cakap apa-apa kan. So EMF sama dengan V lah sebab dia tak ada cakap internal. Ingat tak, kalau tak ada internal resistor, EMF akan sama dengan V lah. So I tak ada, T ada 65 second. Tapi saya ada R. Okey, apa yang saya tahu formula I, V sama dengan IR. So 12 sama dengan V over R lah. So 65. So 12, V 12 balik, R saya 545 darab 65. So saya akan dapat 12 darab 12 darab 65 bahagi 545. So jawapan saya 17.17 unit adalah joule. Kenapa unit joule? Sebab dia adalah energy. Dan work pun joule. Betul tak jawapan tu? Betul. Saya tak tahu, saya tak hafal jawapan lah. Betul. Alright, question number 9. 3 equal, ada 3 3 equal resistor connected in series across a source of EMF together dissipated of power 10 watts. So ini power. What will be the power dissipated in the same resistor when they are connected in parallel with the same source? Okay, so kita pergi dekat nyawa sebab kita tak tahu apa formula power. Okay, kita tengok formula power. So kita ada IV, I square R, V square over R. Okey, adakah power dia akan sama? Power dia akan berbeza lah sebab bila resistor series dengan parallel nilai dia berbeza. Kalau awak ingat balik masa eksperimen dua awak buat, awak ada 27. 27. Kalau 27 tu duduk dalam series 81. Kalau duduk dalam parallel dapat 9. So berbeza tau. Bila current, bila resistor berbeza, current pun akan berbeza. So formula mana yang saya nak guna? Saya tulislah semua ni dulu IV, I square R, V square over R. Okey. So saya ada 3 formula. V sama dengan IV, I square R. I square R selalu V square over R, V square over R. Okay, V square over R. Okay. So, kalau awak tengok dekat sini, awak ada power tadi 10 dia beritahu. Okay, dan dia bagi tahu EMF dia adalah sama. Itu aja dia bagi tahu. Okay, so dari situ apa yang saya boleh buat? Saya akan gunakan formula yang ini. Kenapa saya boleh guna formula ini? Sebab nanti saya nak cancelkan EMF tu.
Sebab apa VMF dalam kes ni sama EMF dalam kes ni sama dengan V. Kenapa sama dengan V? Tak ada perkataan internal resistance. Bila tak ada perkataan internal resistance, so EMF akan sama dengan V lah. Okay, no internal resistance, no. Okay, so saya akan guna ni V square over R. R series. Series maknanya 3R lah sebab series saya letak je nilai R tambah R tambah R. So saya dapat 3R. Okay, maknanya 30 sama dengan V square over R. Okay, saya jadikan ini sebagai subjek. Okay, ini untuk series. Untuk parallel. Okay, parallel guna formula yang sama. Dia suruh cari P sama dengan V square over R. So saya nak cari P. Okay. Sekarang ni untuk parallel R ini R lain lah. So R ini akan jadi untuk parallel R saya akan jadi 1 over lah. Parallel 1 over R efektif sama dengan 1 over R plus 1 over R plus 1 over R. So saya akan dapat 3R. So R efektif saya sama dengan R over 3 lah. So saya tulis kat sini V squared over R over 3. So saya akan dapat bawa naik atas 3V squared over R. So ini P baru. Okay. So V squared over R ini. So sama dengan 3 darab 30. So jawapan saya 90 watt. Boleh tak? Boleh. Oh, yang ni susah boleh pula. Yang ni susah main ni senang. Senang. Okay. So bila buat nampak soalan macam ni, tolong ingat ya, series dengan parallel kena tahulah dia punya formula ni. So dia punya trik dia sebenarnya you jadikan V square over R sebagai subjek. Kenapa cikgu jadikan sebagai subjek? Sebab V constant. Sebab dia kata dia guna same source. EMF awak samalah. So R tu unknown lah. Number yang saya tak tahu saya letak R. Sebab dia 3 yang samalah. So that's why saya boleh guna 1 over R dapat 3 over R. So R over 3. So dekat sini saya letak R over 3. Bawa naik atas dapat 3V square over R. So V square over R ni sama dengan 30. So dapatlah 90 volt. Okay. Boleh? Boleh. Boleh tak Farajila? Boleh madam. Buat lagi ni. Apa benda yang buat ni? Busy betul lah buat Madam, duduk saya kat sudah Kemenes buat. ni. Ha? Ni buat? Saya buat yang senang, yang susah tak buat. Apa yang awak busy sangat duduk kat Kemenes tu? Chinese New Year, madam. Banyak lah. Yelah you tak apalah Chinese New Year. Chinese New Year pun you buat. Yang ramai-ramai ni lah. Apa Madam, busy saya buat sangat yang you buat ni? senang. Ha? Buat apa ni? Ni Washini, Hadri diam pula dari ni. Saya ada madam. Saya pun sambut Chinese New Year. Chinese New Year. Banyaklah awak punya Chinese New Year. Tolonglah buat. Awak sibuk apa? Saya tak faham lah apa yang awak sibuk sangat dekat dagang Kemenes tu. Bukannya awak pergi keluar, duduk di situ. Apa yang awak buat? So don't waste your time lah. Ni dah minggu ke-5 Kena buat. Kita kena nak cepat. Kalau boleh cepat habis. Nanti boleh buat revision. Ya. Awak memang nampak macam lama je. Tapi dah ni minggu ke-5. Minggu depan minggu ke-6. 7 datang. 7, 8 dah keluar assignment. Lepas tu banyak-banyak assignment. Baru fizik, chemistry semua datang nanti. Mendatang semua. So kena buat lah ya. PSPM tu kena buat. Saya tengok PSPM tu ramai yang tak ni. Saya dah upload dah PSPM nombor 2 tu.
So tolong isi ni. PSPM nombor 2 dengan PSPM nombor 3 ni. Tolong isi. Ini pun ada yang tak settle lagi. Bila awak nak settle? So kalau you drag, you lambatkan you punya kerja, lambatlah, nanti you pun sendiri akan stres. Ke sekarang dah stres? Dah stres ke? Sikit lah macam. Sikit lah. Okey, soalan nombor 10. Okey, bila saya nampak nombor 10 ni, saya nampak dia duduk dalam keadaan siri. Sebenarnya ini adalah potential divider. So, bila nampak soalan potential divider, sebenarnya hidup awak akan senang sangat. Okey, so macam mana nak bezakan potential divider? Sebab soalan awak akan ada dua je, potential divider dengan potentiometer. Okey, sebenarnya dari gambar dah you dah boleh tahu soalan dia macam mana. Kalau nampak soalan macam ni, ini ke curve. Ini mesti guna ke curve. Kalau nampak soalan macam ni, tak ada satu je EMF. Yang ini kita akan guna R effective lah. Tapi kalau nampak satu je EMF, lepas tu ada banyak resistor yang duduk dalam keadaan selari. Okey, maksud saya dalam keadaan selari tu, walaupun ini awak nampak macam parallel, ini adalah voltage up luar. Dia ini accessory. Kalau awak nampak je resistor duduk macam ni, ada 10 ke 50 ke tak kisah, ada R1, ada R2, ada R3, R4, R5. Ini adalah potential divider. Potential divider mesti R dia duduk dalam keadaan selari. Tapi ada juga dia buat mula-mula dia ni, dia ada macam ni, lepas tu dia suruh awak cari ni. Boleh juga, ada juga soalan macam tu lah. Tapi selalunya soalan dia macam ni, dah potential divider. Nanti kita tengok ada soalan yang macam tu. Saya rasa dalam ni ada ke tak ada kot. Dekat PowerPoint dia. Okay. So apa yang you kena tahu pasal potential divider? Formula dia ni formula ni. 27. 27 ni adalah untuk potential divider. So awak ambil formula ni, V1 equals to R1 over R apa ni? R total. V ni V apa? V total, V effective. Okay. Bila dia cakap V1, bukan bermaksud awak kena ambil yang ini. V itu ada V1 tu, formula dia V1 equals to R1, R1 plus R2 plus dot Rn V. Okay. 1 ini adalah refer kepada soalan. Okey, dalam soalan awak dia beritahu R1 and R2 adalah range lah. Dia bagi parallel 12 volt. Ada 12 volt ni duduk dalam parallel. Determine potential difference R2. Okey, bila soalan suruh cari R2, automatic formula you ni bertukar jadi nombor 2. So maksudnya you tukar ni V2 R2 bawah ni sama je, tambah je, sama-sama. Sebenarnya R total ni V. Okey, saya nak cari V2 lah, V ni. Okey, R2 berapa R2? R2 dia bagi 2. 2. Bahagi. Total, tambah je sebab dia series tambah. 3 tambah 2. V ni V apa? V total 12. So, terus dapat jawapan. 2 darab 12 bahagi 5. So 4.8. Boleh tak? Sampai madam kalau parallel? Parallel. Kalau parallel, apa yang kita tahu? V dia sama. Kan? Parallel, apa yang sama? V. Okay, sebab pernah PowerPoint. Saya rasa ada soalan PowerPoint. Saya pernah nampak. Sebenarnya saya ada soalan tu tapi soalan tu kat matrik lah. Banyak sebenarnya soalan yang awak kena buat. Macam mana saya pun pergi matrik. Tak pergi-pergi lah. Tak. Pergi terus. Okey, kita ni contoh soalannya. Okey, so dia suruh cari V ni. So awak label je lah ini R1, ini R2. So formula dia jadi
V2 sama dengan R2 over R total V total. Iaitu 4,000 bahagi 8,000 tambah 4,000 darab 12. Tu je formula dia. So awak akan dapat jawapan. Okey, ni soalan number B ni. If the voltmeter of resistance 4,000 ohm is connected across the output, determine the reading of voltmeter. Okey, dia kata if the voltmeter of the resistor 4,000 is connected across the output. So maksudnya soalan ni ada berapa ni? Ni tadilah. Okey. Oh, dia tak ada bagi gambar ni. Okey. So soalan ni dia cakap sekarang ni, dia letak 4,000 ohm resistor dekat V output. Dia tambah satu lagi resistor 4,000 ohm. So saya letak simbol R3. So ini R3. If a voltmeter of resistance 4,000 is connected across the V output. Ni across V output lah. So dia tambah satu lagi R3. So dia suruh cari apakah voltmeter reading untuk V. Dia masih suruh cari V ni. Okey, jadi awak nak guna formula yang ini tadi, yang V1, R1 over R total, V total. Ya, kita masih menggunakan formula ni. Tapi saya nak cari V sini. Macam mana saya nak buat ni? So awak kena simplifykan dia sampai dia jadi series semua. So ini kena gabung. So ini dengan ini adalah bentuk apa? Parallel. So 1 over 4,000, 1 over R effective lah. Sama dengan 1 over 4,000 plus R effective R23. 1 over 4,000. So R23 saya akan jadi 1 over 4,000 plus 1 over 4,000 divided by 1 divided by answer. So I get 2,000 lah. 2,000 ohm. So saya akan lukis gambar baru. Gambar baru saya akan jadi bentuk macam ni lah. So ini 8,000. Ini 2,000. So ini R1, ini R23. So V output masih duduk dekat sini. So saya nak cari V ni. So V output saya akan sama dengan siapa yang duduk depan dia? 2,000. Divide by total lah. 8 plus 2, 10,000. Times masih lagi 12 volt. So you akan dapat divide by 10,000 times 12. 2.4 volt. Okay, boleh faham tak Azri? Boleh madam. Maksudnya apa-apa terjadi pun, cikgu dia tambah lagi cikgu ni resistor kat sini. Ada dua cikgu resistor. Dia tambah resistor, dia tambah lagi resistor. Dia suruh saya cari V kat sini. Selesaikan ini, mesti pengakhiran awak mesti dapat bentuk macam ni. Jangan selesaikan semua pula. Itu awak nak cari V efektif. Awak tak, kalau awak cari semua, awak tambah semua ni, awak dapat balik ini. Inilah V efektif. Nama dia pun potential divider. Divide ni. Pecah. Kenapa tak boleh kat parallel? Sebab kalau kat parallel, V dia sama. Yang boleh pecah potential hanyalah dekat ni. Kalau awak pergi buat, awak pergi selesaikan, awak cikgu saya selesaikan ni, saya gabung dia ni. Saya dapat satu je resistor cikgu. Ini bukan divider dah ni. Ini namanya cari efektif. Okey. Boleh tak? Boleh madam. Nak kena ingat tu. Banyak benda nak kena ingat. So tapi sebenarnya soalan untuk potential divider ni adalah sangat senang. Dia sangat senang. Rugi kalau awak tak buat. Sangat senang. Soalan dia tak susah pun. Tahun lepas kita tengok PSPM. Tahun lepas ni PSPM bila ni? Bukan PSPM tu. Ini PSPM apa ni? Ni apa benda ni? Ni PSPM. Okay. Ni. Ni soalan PSPM. Bukan PSPM. PSPM lah ni 2000 apa ni? 2019, 2020. Okay, kita tengok. Dia keluar soalan ni. Ya Allah, senangnya. Ini soalan memang betul macam sebiji, macam Soalan. kuliah. Dia suruh cari V output. Saya nak cari V sini lah. So saya tulis V output sama dengan siapa duduk depan V output? 3,000. Bahagi tambah semua. Ada dua je. Tambah je lah 6 tambah 3, 9,000.
darab 12. So dapat jawapan. Markah dia 1 je. 3,000 bahagi 9,000 darab 12. So saya dapat 4 volt. Okay. Soalan nombor 2 ni. If the voltmeter resistor 3000 connected across V output, so dia tambah satu lagi resistor 3000 ohm. Determine voltmeter reading. Ya Allah, samanya soalan dengan apa sama ni? Oh, budak-budak ni tak exam. Betul lah. Okay, 3,000. So 3,000 dengan 3,000 dia jadi parallel lah 1 over R. R tak tolak RA. Okay, sama dengan 1 over 3,000 tambah 1 over 3,000. So sama dengan RA. 1 over 3,000 tambah 1 over 3,000. 1 divided by answer. So jawapan dia 1500. So lukisan baru saja jadi macam ni. Ini 6,000, ini 1,500 lah yang ni, yang baru ni. So saya nak cari V output kat sini. So V output baru saya adalah 1,500 bahagi 6,000 tambah 1,500 darab 12 sebab saya masih guna bateri yang sama. So jawapan saya 2.4 volt. Okey. Boleh tak Yue? Boleh. 5 markah? Senang gila. Tahun lepas. So tahun ni kalau keluar potential divider, oi, dia ambil soalan ni, sama ni. Janganlah kata dia pergi ambil soalan ni nanti, marilah kita belajar ni. Saya takut dia pergi ambil soalan ni. Ni kalau dia tanya awak ni, takut nak jawab ni. Ini pun soalan ni kan? Ini pun dalam ni tau saya rasa. Betul ke pasir ni? Alah semua dalam soalan. Ni bukan ni. Saya pernah jumpa je soalan tu. Mana? Cuba tengok sekejap gambar raja balik. Gambar raja di sana. Mana? Dia duduk macam ni. 3 tingkat. Bukan ni. Soalan tutup. Kita dah nampak soalan tu. Soalan tutup macam ni, bukan ni? Lebih kurang lah macam ni . Lebih kurang. Dia 3 tingkat kan. Okay. So that's why tutorial you kena buat lah. Tutorial, pasir kena buat. Yang saya suruh you buat tu baru PSP.